Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jamaah Masjid Al-Irsyad yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita sama-sama berada di dalam rumah Allah untuk kita imarahkannya dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, ganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita menggunakan kitab nasihat agama wasiat iman, dan kita sampai kepada bab jihad. Dan kita pada pertemuan kita di bulan lepas, kita telah membincangkan tentang bagaimana keutamaan mereka yang gugur sebagai syuhada, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah menghuraikan panjang lebar ayat-ayat Quran berkaitan dengan kelebihan orang yang mati syahid, dan juga daripada hadis Nabawiyah Al-Mutahharah, hadis Nabi yang suci, kita telah bincangkan pada pertemuan kita di bulan lepas. InsyaAllah pertemuan kita bulan ini kita akan mulakan dengan sedikit daripada kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi alaih, pendiri mazhab Hanbali, murid kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia memberikan kepada kita pembahagian atau martabat zuhud. Martabat zuhud. Dia kata az-zuhdu ala salasati maratib. Zuhud itu
adalah 3 martabat. Al-awwal tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Kita meninggalkan yang haram. Itu zuhud. Orang zuhud ni orang apa maksud dia? Orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Itulah orang yang zuhud. Zuhud tahap pertama. Zuhud tahap martabat yang pertama, zuhud orang awam dia panggil. Zuhud orang awam ni apa dia? Meninggalkan perkara yang diharamkan Allah kepada kita. Maksiat, durhaka, segala bentuk kemurkaan yang menundang kemurkaan Allah, kita kena tinggal jauh-jauh, kena tinggal sungguh-sungguh. Itu maksud zuhud. Dia kata jadi kita tak faham kadang duk zuhud. Dia ni zuhud sungguh, zuhud. Tapi benda haram tak tinggal pun, bukan zuhud lah. Zuhud ni dia pakai baju, pahaman kita pakai baju compang-camping, pakai baju yang lekeh, zuhud. Tapi pakai baju lekeh, compang-camping, duk buat benda haram, bukan zuhud tu maknanya. Walaupun dia berpakaian biasa saja, tidaklah hebat, tapi duk buat benda haram, dia bukan mengikut Imam Ahmad, dia bukan orang yang zuhud. Kerana bagi dia orang yang zuhud tu orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan Allah. Itu peringkat pertama tu, orang awam, orang biasa. Orang biasa. Ni martabat yang pertama. Jadi kita duduk tak mana? Tengok kita dengan benda haram macam mana? Tinggal habis lagi. Kita duk buat juga ada 1-2 benda haram yang kita duk buat lagi. Bukan kita tinggal semua lagi benda yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada juga buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tapi kita buat juga. Jadi belum zuhud sempurna. Tahap awam pun belum sempurna lagi zuhud kita. Pasal apa? Ada stern-stern haram yang masih lagi duk buat. Macam-macam lah kita. Kadang ahli masjid, ahli surau, benda haram yang selalu duk buat ni, isap rokok. Isap rokok ni tak ada martabat ulama mana pun semua kata haram lah, tapi duk buat juga. Tu belum zuhud lagi. Walaupun dia zuhud tuan-tuan pakai baju tampal 15, tapi isap rokok, maka belum lagi sampai martabat zuhud mengikut Imam Ahmad. Pasal apa? Dia masih duk buat lagi benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Banyak lagi lah benda haram. Kadang kita mengumpat orang, bawang orang, tu haram tu. Buat juga. Tak zuhud lagi lah kita ni. Tak sampai tahap zuhud lagi lah. Kadang kita tuan-tuan menderhakai suami, menderhakai ibu ayah, benda haram juga tu. Maka dikira tak zuhud lagi, pasal buat benda-benda yang haram. Kerana orang yang zuhud itu, dia meninggalkan perkara yang haram dulu tuan-tuan. Tu nombor 1 KPI dia, tanda aras dia, kayu ukur dia. Nak tengok kita ni zuhud tak zuhud, ukur diri kita. Banyak mana benda haram yang kita jauh, yang kita tak buat, banyak mana yang kita buat. Kalau masih duk buat, maka kita belum capai darjat orang yang zuhud. Walaupun di peringkat yang pertama belum capai lagi. Peringkat yang kedua, dia kata wasani tarkul fudul minal halal, meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara yang dihalalkan, dalam perkara yang diharuskan. Kita tuan-tuan, perempuan sekalian, orang peringkat yang khusus, peringkat yang istimewa sikit. Hak tadi peringkat orang biasa, ni peringkat orang bagus sikit, khusus dipanggil, golongan khusus, golongan istimewa. Mereka ni bukan tinggal haram saja, mereka juga meninggalkan perkara-perkara yang harus, yang halal. Maknanya tidak
tidak berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Makan halal tapi mereka makan sikit, puasa banyak. Gitu. Tidur halal, harus tidur, tetapi mereka kurang tidur waktu malam kerana berjaga malam, qiyamul lail. Tidur kan harus, tapi kurang ambil tidur. Banyak mereka jaga di waktu malam, cengkung mata mereka kerana kurang tidur di waktu malam. Padahal tidur itu adalah halal, harus, tapi mereka kurang tidur kerana ibadat. Itu maksud orang yang khusus, zuhud orang khusus. Zuhud orang khusus ni ialah mereka yang meninggalkan mengambil perkara-perkara yang halal berlebihan. Makan pun banyak, puasa daripada makan. Jadi bukan tak boleh makan siang hari, boleh, tapi mereka pilih untuk puasa, banyak puasa. Ni tuan-tuan, tu dipanggil zuhud orang-orang yang tahap istimewa, khusus. Negeri Sembilan tu tuan-tuan, darul khusus tu, darul istimewa tu, negeri orang-orang istimewa. Darul khusus, maknanya negeri mereka tu geng-geng wali-wali belakang lah darul khusus ni. Makna kata negeri orang-orang khusus. Negeri orang khusus-khusus ni maknanya negeri orang-orang istimewa ni. Makna mereka tu kalau duduk negeri Sembilan, dia kena ni tahap nombor 2 ni. Kalau puasa pun kita mengaji dalam kitab Imam Ghazali, puasa khusus dipanggil. Bukan puasa orang biasa, puasa awam dipanggil kan tak? Rupanya Imam Ahmad Ibn Hanbal pun guna istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka mungkin dalam siapa dulu kita tak tahulah antara Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali kemudian Imam Ahmad dulu, Imam Ahmad, makna Imam Ghazali yang meminjam istilah Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad dulu, Imam Ghazali kemudian. Jadi dia guna perkataan itu, awam, khusus. Cuma yang ketiga, kalau Imam Al-Ghazali khawas, khusus lagi khusus, istimewa lah, sangat-sangat istimewa lah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia tak guna khawasul khawas, dia guna dia guna martabat arifin. So yang ketiga, mereka yang nak capai martabat ketiga bukan sekadar meninggalkan berlebih-lebihan di dalam perkara yang harus, dalam perkara yang halal, tetapi yang ketiga ni tuan-tuan, meninggalkan menyebutkan diri selain daripada mengingati Allah. Maknanya mereka meninggalkan segala perkara yang melalaikan mereka daripada mengingati Allah. Tak ada dalam rekod hidup mereka. Pergi buat benda-benda sia-sia, pergi buat benda-benda lara. Walaupun Allah kata hidup dunia ni, ya'lamu annamal hayatid dunya la'ibun walah, ketahuilah bahawa hidup di dunia ini permainan dan hiburan, permainan dan hiburan. Tu ni hidup di dunia. Maka tuan-tuan, orang yang khusus ni, orang yang arif, dia kata martabat yang ketiga, mereka meninggalkan apa saja yang menyebutkan mereka daripada mengingati Allah. Benda-benda yang menyebutkan mereka daripada mengingati Allah, mereka tinggal. Tuan-tuan, maknanya apa dia? Mereka ini sentiasa menyebutkan diri dengan zikrullah, fazkuruni azkurkum. Ingat aku, aku ingat kamu. Ni janji Allah. Wa huwa zuhdul arifin. Ni dia guna martabat ketiga. Kalau Imam Ghazali khawasul khawas, tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia menggunakan istilah orang yang istimewa, yang ketiga, yang mantap ni, yang padu dan jitu zuhud mereka, dia guna istilah arif. Arif maknanya
orang yang betul-betul kenal Allah. Itulah zuhud, orang-orang yang betul-betul mengenali Allah. Dia panggil orang arifin. Kita ke bahasa Melayu tuan-tuan, dia hejak arifin, dia jadi A, dia tak jadi Ain. Nama apa? Arifin. Arifin bukan arifin, arifin, orang-orang yang mengenali Allah dalam arti kata yang sebenar. Sebab tu kita kena ajak panggil bagi betul dengan huruf Arab, huruf Jawi. Pasal tu lah, kerana kita piduk haramkan tulisan Jawi, batalkan tulisan Jawi, itu jadi sebut tak betul. Kita sebut ikut Rumi, kita tak sebut ikut Arab Jawi. Sebab tu Abdul pun tak jadi Abdul lah, jadi Abdul. Abdul sebenarnya Abdul. Ain tak ada dalam huruf Rumi. Sebab tu payah nak ejak Ain ni. Huruf Rumi tak ada Ain, Arab saja yang ada Ain. Jadi tuan-tuan arifin. Jadi zuhud peringkat ketiga ni, zuhud orang yang arifin, orang yang betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni tengoklah, ceklah, tepuk dada, tanya kita duk tang mana, zuhud kita ni hak mana. Zuhud orang awam ke tak sempurna juga, pasal kita duk buat lagi benda haram ada juga. Zuhud orang yang khawas lagi tak lah. Kita berlebih-lebihan di dalam benda yang diharuskan. Dan yang ketiga, zuhud orang arif lagi jauh lah. Pasal apa? Mereka itu tak ada buat benda yang menarik mereka daripada mengingati Allah. Tak ada benda yang kita banyak lalai daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni sapu nikmat Allah tapi lupa kepada pemberi nikmat. Berapa ramai di kalangan orang kita yang bangkit pergi kerja tapi sembahyang subuh dah, pergi cari rezeki Allah, pemberi rezeki lupa. Nak menghadap pemberi rezeki dulu. Oh, lah kata lah ni subuh lambat ustaz, kami pergi kerja tak sembahyang subuh. Allah, artinya dia pergi cari rezeki Allah tapi lupa kepada Allah, pemberi rezeki dia lupa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah tiga. Sebab tu tuan-tuan, ada zikir diajak oleh para ulama kita, tak ada lah sampai kepada Nabi zikir ni, tetapi zikir-zikir menggunakan nama-nama Allah, dipanggil nama-nama Allah yang maksur, yang disebut oleh baginda Nabi. Di antara yang disebutkan tuan-tuan, kami duk sebut masa duk mengaji dulu di Maktab Mahmud, di Ma'had Mahmud Al-Ustaz. Maka tuan-tuan, zikir kami diajak oleh guru kami supaya baca ni zikir ni. Ya Allahu ya Allah, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, dua kali panggil nama dia. Wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Allah. Ya Fattah, ya Alim, Tuhan yang maha pembuka, Tuhan yang maha mengetahui, maha alim. Kan alim sikit-sikit, alim sungguh-sungguh Allah ni, maha alim. Iftah qulubana, tolong buka hati perut kami, futuhal arifin, supaya kami dapat pembukaan orang yang mengenalimu ya Allah. Buka kat kami pintu-pintu pembukaan orang-orang yang mengenalimu. Ni kita nak pergi martabat ketiga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyaklah zikir yang tu. Sebab tu tuan-tuan, jangan nak hantar anak pergi sekolah pun tak ajak mereka berzikir yang tu lah. Sebelum lepas mereka pergi sekolah, jom kita baca zikir ni supaya hampa pergi sekolah terang hati perut, masuk ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami untuk menerima ilmu pengetahuan. Di antara doa yang saya akan baca kat mereka sebelum turun langkah pergi ke sekolah,
Ajak mereka baca, ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami untuk menerima ilmu pengetahuan. Itu satu. Lepas tu sambil itu zikir yang tu, ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifina. Baca, minta supaya kita dapat orang-orang yang arif. Karena bila kita dapat zuhud orang yang arif, itulah martabat yang tertinggi, menyibukkan diri hanya saja dalam perkara-perkara mengingati Allah saja, tak lalai dan leka daripada ingat Allah. Leka dan lalai daripada ingat Allah itulah menyebabkan kita berdosa, kita buat maksiat. Kalau kita duk ingat Allah, kita tak lupa, itu yang menyebabkan kita selamat daripada maksiat. Punca kita lalai leka daripada Allah, itulah yang kita terjebak dalam kancah maksiat. Jadi itu mukadimah tuan-tuan. Mukadimah pun panjang lah. Satu perkongsian untuk tuan-tuan supaya kita dapatlah sesuatu daripada kata-kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Dia dapat pahala mengalir terus dalam kuburnya. Kita duk bincang kata-kata dia ni. Itulah kata pencen kubur bagi orang-orang alim, ialah ilmu yang bermanfaat, yang kita boleh buat balik fikir pula. Berkata ustaz ceramah kami balik boleh fikir lagi ustaz. Bukan takat tu saja ustaz bagi tu, kami duduk saja-saja di rumah kami fikir. Ada lagi yang boleh dipikirkan selepas daripada kuliah kita ni. Sebab kita bagi tuan-tuan pencetus saja, tuan-tuan boleh rendangkan lagi, huraikan lagi untuk kepahaman dan untuk sebagai pedoman panduan kita bersama, insya-Allah. Itu mukadimah. Kita masuk kitab kita tuan-tuan. Sekejap lagi duk mukadimah, kita tak baca pula. Kita baca kitab kita tuan-tuan. Muqirrul arwah syuhada, tempat duduk roh orang yang mati syahid. Ini tuan-tuan perbahasan yang panjang di dalam kitab Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya Ziarah ke Alam Barzakh. Kitab ni rajin Ustaz Dusuki Abdul Rani duk mengajar di Masjid Al-Falah. Ziarah ke Alam Barzakh ni dia panjang. Ustaz pun mengajar juga kitab ni. Ustaz mengajar di kota Sirimas. Nilai kot kota Sirimas ni, masuk nilai dia walaupun sepadan dengan Sepang, tapi dia duk nilai Negeri Sembilan. Maka tuan-tuan, Ustaz duk mengajar juga dalam tajuk roh ni. Roh orang-orang mati syahid ni, dia pergi duduk tak mana roh tu? Ni dia bagi Muqirru arwah syuhada, tempat duduk roh-roh orang mati syahid ni. Dulu di Kedah tuan-tuan baling memali, apa kata syuhada, orang yang mati syahid di memalihi. Diketuai oleh Ustaz Ibrahim Libya, umur 42 kot, tembak mati waktu tu. Tembak depan bukan tembak belakang. Muda sangat lagi. Allah, dia mau syahid. Dia sangat-sangat cita-cita kepada syahid, nak mati syahid. Allah Ta'ala bagilah ke dia, dia duk minta. Maka ni roh-roh mereka ni kalau betul mati syahid tu duk tak mana? Ni dia. Ni dia ambil sikit je. Dalam Suyuti punya kitab Ziarah Alam Barzakh tu sangat panjang lah tuan-tuan. Dia buat mai macam-macam riwayat. Imam As-Suyuti bawa riwayat daripada kawan tu, riwayat kawan ni, daripada Nabi lah. Ada riwayat daripada kata-kata ulama, riwayat daripada kata-kata sahabat.
Tu style Imam Suyuti tulis kitab. Jadi kita ni nak cerita bab-bab roh ni, kita tak boleh reka, tak tentu arah, mesti berdasar kepada dalil naqli Quran dan sunnah. Bab benar ni benar gaib, tak boleh reka benar gaib. Benar gaib, benar iman. Kalau dia buat reka mampu tuan-tuan, lingkup agama kita. Tak boleh. Benda-benda yang bersangkut dengan iman, dia tak boleh reka. Dia mesti main daripada sumber Quran dan hadis. Ni kita nak ambil Quran hadis ni. Di mana mereka duduk ni? Tapi tuan-tuan, banyak ustaz baca dalam kitab Imam As-Suyuti, banyak, bukan satu riwayat, bercambah dia duduk ulang-ulang riwayat, duduk dalam perut burung warna hijau, berterbulang alik ke dalam syurga. Duduk dalam perut tu, roh tu dimasukkan dalam perut berwarna hijau, burung berwarna hijau. Ni hadis tuan-tuan, bukan kita reka. Jangan dia buat penin pula macam mana dia duduk dalam perut. Roh bukannya jasad. Roh ni kita kena jaga ni. Sebab roh ni dia tak fana tuan-tuan, dia tak hancur. Yang hancur jasad tu pun ada, jasad orang tak hancur pun ada. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah, awliya, mereka duk korek, duk elok lagi jasad dia, walaupun ditanam dalam tanah. Semadi maknanya, semadi itu maknanya dia sebati dengan tanah tu, dia hancur jadi tanah. Tapi ada juga kes-kes yang tertentu, yang terpilih, kita pergi korek tengok jasad dia duk elok lagi, kain kapan dia pun duk elok lagi. Dulu tuan-tuan dalam parlimen, mereka minta supaya dibongkar kubur Ibrahim Libya. Mereka nak tengok betul tak jasad dia hancur tak hancur. Itu dia hampir teratur mereka berani. Cabak Ketua Mangkar masa tu, Datuk Fadhil Nur, ahli parlimen kami di Penang, apa kata, jom, kalau hampa duk kata dia mati syahid sangat, jom kita pergi korek kubur, tengok dia, jasad dia hancur ke tak hancur. Kalau hancur, yang cabak tu Datuk Nazri apa tau, Aziz Babala atau daripada Seri Gading. Masa tu start kecil, 16 tahun dah tinggal tempat, duk tengoklah debat parlimen masa tu. Syok parlimen masa tu, Allah, cukup seronok lah tengok. Pasal baru kali pertama dulu keluar CD tuan-tuan, CD debat tu, debat parlimen. Maka bukan tanggungjawab kami kata syahid. Hampa yang tak yakin tu, ustaz tu kata, Ustaz Fadhil kata, hampa lah kena pergi korek, kami tak mau. Pasal hampa tak yakin, kami yakin kata dia syahid. Kerja hampa, dia kata. Sengak gitu. Apa pun tak berani nak pergi korek. Bukan senang nak korek tuan-tuan kubur. Kena dapat kebenaran, kelulusan, polis sebagainya. Maka tuan-tuan, anna arwahasy syuhada fi ajwafi tayril khadri, di dalam rongga perut burung-burung berwarna hijau. Tu hadis. Ta'kulu min samaril jannah, mereka boleh pergi masuk makan daripada buah-buahan syurga. Dibawa oleh burung tu, berulang-alik masuk dalam syurga, makan buah-buahan dalam syurga. Wa tashrabu min anhariha, roh depa ni diberi makan daripada sungai, diberi minum. Orang Kedah panggil ayak pun makan ayak. Tuan-tuan, orang Kedah dia tak kata minum ayak, makan ayak ke. Jom pergi makan ayak sikit. Dia makan juga. Satu-satunya orang makan ayak tak minum ayak, orang Kedah. Dia makan ayak, dia panggil. Dia makan ayak daripada sungai-sungai, daripada syurga. Dicedok daripada sungai-sungai syurga, diberi minum ayak daripada sungai-sungai syurga. Anhariha tu maksud, anhar ni tuan-tuan, ada orang nama Khairul Anhar, sebaik-baik sungai. Anhar ni jamak sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai. Maka tuan-tuan, sudahlah mereka duduk dalam perut burung hijau. Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu, mereka juga makan dan minum daripada buah-buahan syurga, daripada air, daripada sungai-sungai syurga. 4 sungai syurga.
yang utama. 4 minuman ruji dalam syurga, minuman yang ruji. Pertama, sungai air bersih, air ni lah, air putih, air jernih ni. Satu. Yang kedua, air madu. Ketiga, air susu. Keempat, air arak yang tidak memabukkan. Ni semua sungai ni, bukan tempayan, bukan kolah, bukan telaga, sungai. Dia mengalir. Itu dia nak. Kita tuan-tuan, 4 ni Tuhan sebut. Inilah sungai-sungai dalam syurga. Adnin tajri min tahtihal anhar, berlari di bawahnya sungai-sungai. Dalam surah Muhammad, sungai itu Allah kata ada 4. Dalam surah Muhammad Allah cerita sungai-sungai dalam syurga. Jadi mereka ni boleh minum air-air tu lah. Air putih mineral kita ni, air susu, air madu, dan air apa lagi? Arak yang tidak mabuk, khamar yang tidak memabukkan. Dia yang dunia ni tuan-tuan, tak boleh minum khamar. Khamar dunia ni khamar yang mabuk, yang busuk. Kita tahu orang minum arak bau. Tak, di dalam syurga tak. Sebab itulah ini tempat duduk. Wa ta'wi ila qanadil mu'allaqati bil arsy, dan ada juga menyebutkan bahawa mereka itu juga diletakkan ruh-ruh mereka di lampu-lampu yang berwarna hijau yang tergantung di arasy, lentera-lentera, lampu-lampu kandil mu'allaqah. Qanadil ni saya maksudnya ialah lilin yang menyala di bawah arasy. Itu punya ada yang kata dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, mereka ni, roh ni juga duduk di dalam lampu-lampu yang bergantung di bawah arasy. Itu pun ada hadis. Jadi 2 lah. Tapi yang banyaknya, banyak riwayat daripada pelbagai jalan menyatakan ianya berada dalam perut burung berwarna hijau. Itu tempat duduk roh orang-orang mati syahid. Riwayat lain pula, tengok mai sikit. Wa warada aidan, dan dalam riwayat yang lain juga, anna syahid, sesungguhnya orang mati syahid, yatamanna, bercita-cita, an yarji'a, untuk balik, ila dunya, ke dunia, fayaqtul 10 marratin, bercita-cita balik ke dunia bukan nak bersenang lenang dengan nikmat dunia. Tapi Nabi bagi tahu depa bercita-cita nak balik mai hidup di dunia ni sebab nak masuk berperang lagi di jalan Allah 10 kali lagi depa nak masuk. Itu dia, tu cita-cita orang mati syahid. Nak hidup semula, bukan nak berfoya-foya, nak masuk perang lagi. Diberi peluang, depa minta ke Allah, cita-cita hang apa lagi? Kami nak hidup semula ya Allah. Nak buat apa ya Allah? Ya Allah, kami nak masuk perang lagi. Bang boleh 10 kali lagi, kalau kau izinkan ya Allah. Kami nak masuk perang lagi 10 kali. Bagi kami hidup, kami nak join perang 10 kali. Pasal apa? Lamma yara min fadlis syahadah. Riwayat Bukhari tuan-tuan. Apabila lamma yura min fadlis syahadah, apabila diperlihatkan daripada kelebihan-kelebihan mati syahid. Sebab mereka tengok ganjaran yang Allah bagi kat mereka tuan-tuan, mereka bercita-cita nak hidup 10 kali lagi untuk nak dapat syahid 10 kali lagi. Pasal apa? Hak sekali itu berasa macam tak puas, nak bagi dapat haloba dengan ganjaran, kebesaran ganjaran yang Allah sediakan kepada orang yang mati
syahid. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Habis tajuk tu tuan-tuan, elok-elok kita pun habis masuk waktu. Kita berhenti dekat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.